Salam sejahtera. Hari ini terbukti bahwa langkah kerajaan melaksanakan dasar subsidi bersasar adalah tepat dan bagus. Ini apabila Menteri Keuangan kedua sekali lagi menegaskan dan membuktikan bahwa diesel tiris kini kurang. Susulan penyesaran semula subsidi. Ini baru 1 minggu. Belum sampai pun sebulan. Penyasaran subsidi diesel bersasar, pelaksanaan subsidi diesel bersasar, kita dah mula melihat manfaatnya. Kita dah mula melihat kebaikannya. Itulah kata, sesuatu kebaikan itu mengambil masa, bukan sedetik terjadi. Lebih-lebih lagi hal yang berkaitan dengan negara. Ia bukan boleh diukur sehari dua, sejam tiga. Kerana pelaksanaannya mengambil masa. Sekarang ini satu demi satu kebaikan mula timbul. Biasalah di dunia ini hakikatnya keburukan itu paling mudah orang cerita, paling mudah orang nampak berbanding kebaikan. Buktinya 10.000 kebaikan tidak dapat menandingi satu keburukan. Karena satu kesilapan dan satu keburukan, semua 10.000 kebaikan itu tertutup begitu saja. Begitulah dalam isu diesel. Kebaikannya lebih daripada 10.000. Tapi keburukannya hanya satu, itulah yang terus diputar oleh pembangkang bagi mempengaruhi para pengundi dan rakyat supaya menolak dasar tersebut. Tapi alih-alih bila mereka jadi kerajaan nanti, apa mereka buat? Teruskan jugalah kan, sebab mereka tahu negara sekarang ini dalam keadaan hutang yang sangat tinggi, lebih daripada 1 triliun. Selain daripada itu, mereka sedar bahwa berlaku banyak ketirisan minyak diesel, penyeludupan, bahkan kerugian besar berlaku kerana subsidi itu terus dinikmati oleh orang-orang kaya, oleh warga asing. Termasuklah baru-baru ini kita dikejutkan apabila syarikat bas di Singapura turut terkesan apabila subsidi diesel bersasar dibuat. Kerana mereka turut terlibat mengguna minyak diesel Malaysia. Terbuktilah terkantoi selama ini mereka rembat minyak diesel Malaysia. Hari ini Menteri Keuangan kedua mendedahkan diesel tiris kurang susulan penyasaran semula subsidi. Tahniah kita ucapkan kepada Malaysia. Tahniah ke atas prinsip dan ketegasan Anwar Ibrahim. Ramai mengecam Anwar Ibrahim, tapi kita lupa Anwar Ibrahim sebenarnya sedang membentuk satu karakter, iaitu ketegasan dan prinsip yang kukuh. Kalau nak buat, jangan tarik-tarik. Kalau nak buat, jangan buat U-turn. Dah fikir dalam-dalam, dah bincang dalam-dalam, dah kaji dalam-dalam. Kalau ada kebaikan, buat. Abaikan dulu satu keburukan yang dikalahkan oleh 10.000 kebaikan itu. Penyasaran semula subsidi diesel mengurangkan ketirisan bahan api itu apabila berlaku pengurangan 30% jualan runcit diesel di stesen minyak selepas dilaksanakan mulai 10 Jun lalu, kata Menteri Keuangan II Amir Hamzah. Beliau berkata, tren juga menunjukkan peningkatan jualan diesel komersial sebanyak 4 juta liter sehari, membuktikan sebahagian bahan api bersubsidi telah digunakan sektor industri selama ini. Tegasnya, pihak industri sepatutnya membeli diesel pada harga pasaran. Ini bermakna tren peningkatan jualan diesel komersial menggambarkan tanda positif ketirisan diesel bersubsidi telah berkurang, katanya pada sesi penerangan di Dewan Rakyat. Beliau juga berkongsi jumlah jualan runcit diesel di stesen minyak telah menurun hampir 8 juta liter sehari untuk minggu pertama pelarasan harga diesel kepada RM3.35 seliter berbanding seminggu sebelum pengumuman. Antara maklumat diterima salah satu syarikat minyak,
Jualan diesel di sempadan menunjukkan penurunan 40%. Ini mengesahkan. Sebelum ini memang wujud aktiviti penyeludupan diesel ke negara lain, katanya. Mulai 10 Jun lalu, harga diesel di semua stesen runcit di Semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 seliter, iaitu harga pasaran tanpa subsidi. Sehubungan itu, kerajaan melaksanakan inisiatif budi madani bertujuan memastikan peruntukan subsidi disasarkan kepada mereka yang layak dan mengurangkan beban golongan memerlukan dengan pemberian RM200 bantuan tunai bulanan. Pendaftaran bagi budi madani dibuka pada 28 Mei lalu dan tiada tarik tutup ditetapkan untuk permohonan bantuan itu. Selain budi madani, kerajaan turut mengurangkan beban dengan meneruskan bantuan subsidi kepada kenderaan pengangkutan awam darat serta pengangkutan barangan menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Saudara, ini yang kita suka. Apabila mau cakap tentang subsidi bersasar ini, jangan hanya guna emosi, guna fakta. Saya suka dengan laporan ini apabila Menteri Keuangan kedua ini memberikan data yang sangat tepat dan sangat relevan. Mudah difahami. Orang kampung, paci-paci, maci-maci, nenek-nenek, atok-atok, angkel-angkel, anti-anti, semua pun boleh faham data yang disebut oleh Menteri Keuangan kedua ini. Bukan susah pun mak faham. Ini kata beliau, jualan runcit diesel di stesen minyak telah menurun hampir 8 juta sehari. Apa maknanya? Maknanya ini adalah satu tren yang baik. Yang paling bagus lagi ialah maklumat diterima ialah jualan diesel di sempadan menunjukkan penurunan 40%. Maknanya apa? Orang-orang daripada sempadan, daripada luar negara yang menyeludup minyak, tak nak beli lagi minyak diesel di Malaysia. 40% penurunannya. Ini bermakna kita untung dari segi subsidi, daripada segi minyak. Tak perlu lagi kita takut-takut penyeludupan. Itu yang pertama. Selain daripada itu, harga diesel di semua runcit, stesen runcit di Semenanjung Malaysia masih lagi RM3.35. Dan yang lebih mengejutkan kita ialah apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kedua ini apabila tren menunjukkan peningkatan jualan diesel komersial sebanyak 4 juta liter sehari membuktikan sebahagian bahan api bersubsidi telah digunakan sektor industri selama ini. Tegasnya, pihak industri sepatutnya membeli diesel pada harga pasaran. Jadi, pihak industri juga ada yang cuba-cuba mencuri minyak diesel subsidi. Itu maksud dia. Tapi oleh kerana penyasaran subsidi bersasar, maka apalagi guna nak curi minyak diesel kan? Lebih baik membeli saja yang macam biasa-biasa. Macam itulah bahasa pasarnya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.